Okay, untuk malam ni kita akan sama-sama jawab kertas percubaan ini. Okey, bahagian A. Soalan 1. Di manakah tempat turunnya wahyu pertama? Wahyu pertama. Gua Hira. Okey, dekat Gua Hira. Okey, yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Okey, di Mekah. Okey, 3. Apakah nama asal Madinah? Yasri. Okey, Yathrib. Okey, 4. Bilakah berlaku perjanjian Hudaibiyah? Kimak. Bilakah berlaku perjanjian Hudaibiyah? Rejab 4 Hijrah. Okey, untuk perjanjian Hudaibiyah, dia berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Jadi jawapan dia ialah alif. Okey, 5. Apakah nama masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah? Masjid Quba. Okey, Masjid Quba. Masjid Nabawi, masjid yang kedua Nabi bina. Okey, 6. Di manakah pusat pendidikan pertama dalam Islam? Rumah Rasulullah. Okey, Rumah Rasulullah. Selepas Rumah Rasulullah, dekat mana? Darul Al-Arqam. Okey, Darul Al-Arqam. Okey, soalan 7. Akidah adalah perkara awal seruan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Islam. Berikut perkara yang berkaitan dengan akidah kecuali Muamalah kot malaikat. Muamalah. Okey, muamalah. Sebab muamalah ni dia lebih kepada sikap dan tingkah laku. Kalau akidah, Al-Quran, malaikat, hari kiamat. Ni kalau awak tengok 3 ni, dia berkaitan dengan rukun iman dan rukun rukun iman kan? Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat. Ini semua perkara-perkara akidah. Okey, 8. Siapakah orang pertama yang melaungkan azan? Bilal bin Rabah. Okey, Bilal bin Rabah. Okey, 9. Di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah terakhir? Arafah. Okey, jawapan dia di Arafah. Semasa Nabi menunaikan haji. Okey, 10. Sesiapa di kalangan kamu yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Tetapi sesiapa di kalangan kamu yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah hidup dan tidak mati. Berikut adalah kata-kata khalifah apa? Umar. Ini ialah kata-kata daripada Khalifah Saidina Abu Bakar. Waktu orang Islam dapat tahu Rasulullah wafat, ada yang tak dapat menerima kenyataan. Salah seorangnya ialah sahabat Nabi, iaitu Saidina Umar. Saidina Umar ni dia tak dapat terima yang Nabi dah wafat. Selepas tu, bagi nak menenangkan Saidina Umar ni, Saidina Abu Bakar pun dia cakaplah kata-kata macam ni. Barulah yang Saidina
Umar dapat menerima yang Rasulullah telah wafat. Okey, soalan 11 hingga 15 isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, 11. Rasulullah SAW menerima wahyu pertama ketika berumur 40 tahun. okey, 40 tahun. Ni nanti awak tulis 40 tahun. Okey, 12. Malaikat Jibril alaihi salam meminta Rasulullah SAW membaca ayat 1 hingga 5 surah apa? Al-Alaq. Okey, Al-Alaq. Okey, Al-Mudaththir ni apabila Nabi tengah berselimut. Tu antara wahyu yang kedua diterima oleh Rasulullah. Okey, 13. Setelah Rasulullah berdakwah secara rahsia, Allah memerintahkan baginda berdakwah secara terbuka. Apa dia? Hmm. 13. 3 tahun? Okey. Setelah 3 tahun. 3 tahun. Setelah 3 tahun berdakwah secara rahsia. Nabi berdakwah kat Mekah pada awalnya selama 3 tahun Nabi berdakwah secara rahsia. Selepas itulah baru secara terbuka. Okey, 14. Abu Lahab iaitu Pak Rasulullah SAW seorang penentang kuat dakwah baginda. Bapa saudara. Okey, bapa saudara. Tengok Abu Lahab ni pun walaupun dia bapa saudara Nabi, dia menentang dakwah Rasulullah. Dia tak macam Abu Talib. Abu Talib ni walaupun dia tak masuk Islam, tapi dia tak menentang Rasulullah. Okey, 15. Penyiksaan orang kafir Quraisy terhadap dia menyokong. Dia menyokong Rasulullah. Macam Abu Talib. Tapi Abu Lahab ni dia menentang. Okey, 15. Penyiksaan orang kafir Quraisy terhadap orang Islam membawa kepada peristiwa apa dia? Peristiwa apa? Hijrah. Apabila dah terlalu banyak sangat penyiksaan berlaku, Allah memerintahkan orang Islam untuk berhijrah. Kali pertama ke Habsyah. Kali kedua pun ke Habsyah. Dan kali ketiga ke Madinah. Jadi Al-Mudaththir ni kita tak guna jawapan dia untuk soalan 11 hingga 15. Okey, kita sesuaikan pernyataan berikut. Sama ada jihad besar atau jihad kecil. Okey, menahan marah. Jihad besar ke jihad kecil? Okey, menahan marah ni ialah jihad besar. 17. Menegakkan kebenaran. Jihad kecil atau jihad besar? Okey, jihad kecil. 18. Solat di awal waktu. Jihad besar atau jihad kecil? Okey, solat di awal waktu ni ialah salah satu daripada jihad besar. Okey, mempertahankan negara. Jihad besar atau jihad kecil? Okey, jihad kecil. Ibu yang melahirkan anak. Jihad besar atau jihad kecil?
Jihad kecil. Okey, jihad kecil. Okey. Soalan seterusnya, soalan 21 hingga 25. Garis jawapan yang betul. Okey, tahun kenabian dikenali sebagai tahun berduka cita. Tahun ke berapa? Ke-9 ke ke-10? Kenabian dikenali sebagai tahun berduka cita. Serasa kita ke-10. Okey, jawapannya ialah ke-10. Dia dikenali dengan tahun berduka cita sebab waktu tu dua orang yang Nabi sayang meninggal dunia. Yang pertama Abu Talib, kemudian Khadijah, isteri dia. Waktu tahun ke-10 Hijrah ni jugalah, tahun ke-10 kenabian ni jugalah berlakunya Isra' dan Mi'raj. Okey, 22. Peristiwa Isra' dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku pada bulan bulan apa? Rajab. Okey, Rejab. Okey, 23. Isra' pada bahasa perjalanan pada waktu pada waktu apa? Siang atau malam? Okey, malam. Nabi Isra' Mi'raj ni berlaku pada waktu malam, bukan pada waktu siang. Okey, 24. Isra' ialah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Masjidil Al-Aqsa. Okey, ke Masjidil Al-Aqsa. Bukan Masjidil Nabawi. Waktu ni Masjid Nabawi pun tak ada lagi masa peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, 25. Ketika peristiwa Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan di langit ketujuh. Nabi Adam atau Nabi Ibrahim? Ibrahim. Okey, Nabi Ibrahim. Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Okey, tulis betul atau salah pada pernyataan berikut. Ini soalan 26 hingga 30. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihormati musyrikin Quraisy. Betul atau salah? Okey, jawapan dia ialah betul. Pada awalnya Rasulullah ni dihormati oleh musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah ataupun Quraisy ni. Selepas dia berdakwah barulah dia dah tak dihormati. Dan selalu ditentang oleh masyarakat Quraisy. Okey, 27. Di kota Mekah terdapat Kaabah yang menjadi kiblat orang Islam. Betul atau salah? Betul. Bukan kita ikut kiblat ke? Kiblat kita Kaabah kan? Ya, Kaabah. Okey, 28. Pembukaan kota Mekah berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Betul atau salah? Salah. Okey, salah. Dia ada pada 8 Hijrah. Okey, betul. Tahun ke-8 Hijrah. Okey, 29. Pembukaan kota Mekah bererti pembebasan kota Mekah daripada pengaruh musyrikin Mekah. Betul atau salah?
Okey. Jawapan dia ialah betul. Bila pembukaan kota Mekah, musyrikin kat Mekah tu dah tak ada pengaruh dah. Okey, 30. Rasulullah SAW seorang pemimpin yang terulung. Betul atau salah? Betul. Okey, betul. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Ini soalan 31 hingga 35. Okey. Soalan 31. Ibadat merupakan usung seseorang hamba kepada penciptanya. Ibadat merupakan apa? Okey, kepatuhan. Okey, 32. Rasulullah SAW menerima kefarduan solat pada 27 Rejab tahun ke-10 kenabian di kat mana Nabi menerima kefarduan solat? Sedarat Al-Mantahi. Okey. Mana baca tu? Okey, sebutan yang betul dia ialah Sidratul Muntaha. Malangnya kita boleh baca sikit. Okey. 33. Solat disyariatkan sebanyak 5 waktu setelah Rasulullah SAW meminta pengurangan daripada 50 waktu. Okey, 50 waktu. Okey, soalan 34. Ibadah disyariatkan pada tahun pertama Hijrah selepas Rasulullah SAW membina masjid. Ibadah apa? Puasa. Ya ke puasa? Okey, jawapan yang betul ialah ibadah azan. Azan ni masa tahun pertama. Puasa pada tahun kedua Hijrah. Ketiga. Kedua Hijrah. Masa peperangan Badar tu. Okey, 35. Ibadah haji disyariatkan pada tahun ke-9. Okey, pada tahun ke-9 Hijrah. Okey, 36. Ni yang tadi kita tulis betul atau salah. Yang ni kita buat tanda right atau pangkah. Okey, soalan 36. Akhlak Rasulullah SAW sangat terpuji. Betul. Okey, betul. 37. Sebelum kedatangan Islam, orang Arab jahiliah hidup lebih bertamadun. Salah. Okey, Kot. salah. Mana salah? Dia jap. Okey, salah. Dia tak adalah bertamadun sangat pun. Kan? Akhlak dia pun sebelum kedatangan Islam dah teruk dah. Okey, 38. Kaum wanita sangat dihormati oleh orang Arab jahiliah. Salah. Okey, salah. Itu pada waktu zaman Rasulullah SAW ada. Ya. Bila dah pembebasan kota Mekah, barulah wanita ni dihormati. Waktu kedatangan Islam dah. Islam mengangkat martabat wanita untuk lebih dihormati. Sebelum tu,
tak dihormati langsung, dijadikan hamba. Lepas tu ada yang dapat anak perempuan, ada bunuh. Sebab diorang rasakan dapat anak perempuan ni, dia macam menjatuhkan maruah keluarga tersebut. Dia lebih mengutamakan anak lelaki. Okey, 39. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas dalam mendidik ahli keluarga tentang Islam. Betul. Okey, Betul. sampaikan dia ada cakap apa, dia akan potong tangan anak dia kalau anak dia didapati mencuri. Maksudnya dia tegas mendidik tentang agama. Okey, 40. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang indah telah membuat agama Islam berkembang luas. Betul. Okey, betul. Kadang cara Nabi berdakwah kan dengan lemah lembut. Itu yang menyebabkan orang tertarik dengan agama Islam. Nabi tak adalah datang dekat seseorang tu dia paksa. Dia kadang-kadang dia tak paksa pun. Dia cuma menceritakan tentang Islam. Dengan akhlak dia yang baik, yang terpuji tu, yang buatkan ramai yang masuk Islam lepas tu. Sebab tu dalam berdakwah ni kita kena ada apa? Kebijaksanaan. Macam Nabi kan, Nabi ada sifat apa? Fatonah kan, bijaksana dalam berdakwah. Okey. Okey, kita akan masuk ke bahagian B. Okey, daripada petikan ni, pengertian mukjizat pada bahasa bermaksud yang melemahkan. Manakala pada istilah mukjizat bermaksud perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasul sahaja. Maksud dia kat sini, orang biasa macam kita tak ada mukjizat. Dia hanya kepada para nabi dan rasul sahaja. Okey, di antara tujuan dikurniakan mukjizat ialah menyokong hujah dan membuktikan kebenaran ajaran para nabi dan rasul serta mematahkan hujah orang kafir yang menentang para nabi dan rasul. Mukjizat terbahagi kepada dua, iaitu mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Okey. 1.1. Apakah pengertian mukjizat pada bahasa dan istilah? Maksud dia kat sini awak kena letak maksud dia daripada bahasa apa dia, daripada istilah apa dia. Jawapan dah ada dah kat dalam ni. Ni ustaz dah siap-siap garis dah. Daripada segi bahasa ialah yang melemahkan. Yang melemahkan. Dan daripada segi istilah ialah perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sahaja. Biasa kalau maksud daripada segi bahasa dia pendek je. Macam ni kan, yang melemahkan. Awak tulis yang melemahkan. Pada segi istilah ni biasa dia panjang sikit jawapan dia. Jadi ni daripada sini, perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sahaja. Okey, berikan 3 tujuan mukjizat dikurniakan kepada para nabi dan rasul. Okey, kenapa para nabi dan rasul ni dikurniakan mukjizat oleh Allah? Jawapan pun ada kat atas ni. Yang pertama, menyokong hujah. Ini nombor 1. Untuk menyokong hujah para nabi dan rasul. Sebabnya kadang-kadang manusia ni dia nak bukti. Dia nak bukti. Betul ke apa yang dia cakap ni, dia ni telah dilantik menjadi rasul. Apa bukti yang dia tu rasul kan?
Jadi Allah kurniakan mukjizat kepada para Nabi dan Rasul. Perkara-perkara yang luar biasa. Okay, yang kedua. Seperti bulan terbelah dua. Ya, macam bulan terbelah Doa dua daripada kan. celah jari Nabi. Banyak lagi sebenarnya. Mukjizat. Kalau mukjizat Nabi Muhammad ni banyak sebenarnya. Bulan terbelah dua, keluar air daripada celah-celah jari. Lepas tu masa perang Khandaq, makanan tiba-tiba jadi banyak, tak habis-habis. Tu pun ada juga. Banyak sebenarnya mukjizat Nabi Muhammad ni banyak. Kalau awak baca buku-buku sirah, banyak diceritakan mengenai mukjizat Nabi. Okey, yang kedua, tujuan dia ialah membuktikan kebenaran dan ajaran para Nabi dan Rasul. Ini nombor 2. Jadi bila para Nabi dan Rasul menunjukkan mukjizat dia, jadi dia membuktikan kebenaran. Maksud dia tu bukan orang biasa. Dia tu ialah orang yang telah dilantik oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Okey. Yang ketiga, awak boleh letak mematahkan hujah orang kafir yang menentang para Nabi dan Rasul. Orang kafir ni dia banyak dia akal dia. Kan? Dia tak nak percaya, dia banyak pula akal dia kan. Dia cakap bukan-bukan macam Nabi. Nabi dah tunjuk mukjizat pun, diorang still tak percaya. Masih lagi tak percaya dan dia boleh cakap pula apa yang Nabi buat tu ialah sihir pula. Tengok dia punya akal dia. Dia nak memutarbelikkan. Dia nak memutarbelikkan agar orang lain tak percaya kat Nabi. Okey. Soalan seterusnya. Tuliskan 2 bahagian mukjizat. Ini pun dah ada kat sini. Pertama ialah mukjizat hissi. Dan kedua ialah mukjizat maknawi. Mukjizat hissi yang boleh dilihat atau yang tak boleh dilihat? Boleh dilihat ke tak boleh dikira? Boleh. Ya. Okey, mukjizat isi ialah yang mukjizat yang boleh dilihat. Manakala mukjizat maknawi tak boleh dilihat. Okey, Al-Quran tu termasuk dalam mukjizat maknawi. Sebab kita tak boleh tengok dari mana Al-Quran tu turun kan. Macam mana Al-Quran tu turun pun kita tak tahu macam mana. Hanya Nabi Muhammad saja yang tahu. Okey, soalan 1.4. Pada pengetahuan kamu, berikan 2 contoh mukjizat hissi dan maknawi. Apa contoh mukjizat hissi? Mukjizat yang boleh dilihat. Tadi baru cakap kan. Bulan terbelah 2. Iaitu keluar air dari celah dari Nabi. Ni antara contoh-contoh mukjizat hissi. Okey, kalau mukjizat maknawi apa dia? Al-Quran. Okey, Al-Quran. Mukjizat maknawi ada 2 je. Kalau kita tengok pada Nabi Muhammad. Apa dia? Lagi satu. Okey, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey. Tapi ni jangan tulis Rumi Ustaz saja tulis Rumi sebab nak cepat. Jangan lambat nanti. Okey. Pada pendapat kamu, adakah terdapat perbezaan antara mukjizat dan sihir dalam agama Islam?
Mukjizat lagi kuat daripada semua sihir. Okey. Jawapan dia, okey, kalau dia kata adakah terdapat perbezaan, ya atau tidak? Ya. Okey, ya. Jawapan dia ya. Lepas tu awak bolehlah tambah yang awak cakap tadi tu. Apa dia? Sihir boleh dipelajari. Mukjizat tak boleh. Itu perbezaan dia. Sihir ni kita boleh belajar. Walaupun tapi orang Islam tak boleh lah. Kan? Biasa sihir ni digunakan untuk buat benda-benda yang tak baik. Yang tak elok. Benda-benda jahat biasa orang buat guna sihir ni. Okey, apakah peperangan pertama dalam Islam? Perang Badar. Perang Badar. Okey. Perang Badar. Okey, bilakah berlaku peperangan Badar? Pada 17 Ramadan. 2 Hijrah. Ya ke 17 Ramadan? Yang kita ingat Pada 2 Hijrah. pada bulan Ramadan. Ramadan tahun ke-2 Hijrah. Ini jawapan yang lengkap. Cuma kalau 17 Ramadan tu ialah apa? Penurunan Al-Quran. Itu 17 Ramadan. Tapi untuk perperangan Badar ni dia tak ada sebut pun pada berapa Ramadan. Dia hanya cakap pada bulan Ramadan tahun ke-2 Hijrah. Okey, tuliskan 2 kesan peperangan Badar kepada orang Islam. Apa kesan dia? Kesan dia awak boleh tulis meningkatkan keimanan. Sebab kenapa dapat meningkatkan keimanan? Sebab peperangan Badar ni berlaku pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, pada orang Islam tengah berpuasa. Waktu itulah diuji sama ada nak keluar berperang ataupun tak berperang. Tak keluar berperang kan. Sebabnya awak pun tahu kan bulan Ramadan macam mana, kita tak boleh makan, tak boleh minum. Jadi nak pergi berperang tanpa makan dan minum sebab berpuasa. Jadi apabila berlaku peperangan Badar, dia dapat meningkatkan keimanan kepada orang Islam. Seterusnya awak boleh tulis orang Islam makin dihormati. Orang Islam makin dihormati sebab sebelum peperangan Badar, orang Islam ni dia tak dihormati. Orang lain tengok orang Islam ni dia macam pandang remeh, pandang rendah kan. Tetapi setelah orang Islam menjadi mengalahkan orang kafir musyrikin Mekah, jadi dia makin dihormati. Orang Islam ni makin dihormati. Dah lah dapat kalahkan orang kafir musyrikin dengan jumlah yang sedikit, dapat mengalahkan tentera yang lebih ramai jumlah dia. Jadi orang Islam selepas peperangan Badar ni makin dihormati oleh bukan saja di Mekah tetapi dengan dekat seluruh tanah Arab tu, dia tahu orang Islam telah berjaya mengalahkan orang Quraisy Mekah. Jadi dia dah tersebar berita tu, jadi orang Islam makin dihormati dekat tanah Arab tu.
Okey, lengkapkan peristiwa peperangan Uhud di bawah. Okey, Ketua Tentera Islam. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Ataupun awak boleh tulis Nabi Muhammad. Okey. Ketua Tentera Kafir pada perang Uhud. Siapa dia? Abu Sufyan. Okey, Abu Sufyan. Okey, bilangan tentera Islam berapa orang masa perang Uhud? 1,000. Tapi dah macam dah kena tu, lepas tu kurang 300 jadi 700. Okey, 700 orang. Okey, dia mula 1,000 tetapi telah dihasut oleh orang munafik, iaitu Abdullah bin Ubay. Ramai 300 tarik diri. 700 orang meneruskan perjalanan untuk pergi perang di Uhud. Okey, kalau dia cakap macam gini, kan dia suruh listkan, awak tulis saja 700 orang. Kalau untuk perang Uhud lah. Maksudnya 700 orang ni yang betul-betul pergi berperang. Dia tak termasuk yang 300 orang. Okey, orang kafir Quraisy berapa orang? 3,000. Okey, 3,000 orang. Okey, pengajaran daripada peperangan Uhud. Apa dia? Ni tak lengkap ni soalan dia ni. Apa dia? Pengajaran. Kita perlu apa? Ustaz, kalau untuk membangunkan Islam Nabi Muhammad. Membangunkan Islam. Soalan yang mana ya? Soalan kesan ya? Okey. Okey, pengajaran daripada peperangan Uhud ialah kita perlu patuh kepada arahan. Kalau kita tak patuh arahan, tu akibatnya. Buruk akibat dia. Macam peperangan Uhud ni, tentera Islam tak patuh arahan Rasulullah, jadi berlakulah kekalahan. Yang terutama yang dekat atas bukit tu kan. Nabi cakap jangan turun walaupun menang atau kalah, tapi diorang turun juga dan akhirnya menyebabkan kekalahan kepada umat Islam. Okey, berikan maksud perkataan berikut. Khandaq. Apa dia? Apa maksud khandaq? Parit. Okay, betul, parit. Ahzab. Apa maksud ahzab? Khandaq dengan ahzab ni sama nama dia. Dia perang Khandaq ataupun dikenali dengan perang Ahzab. Ahzab ni maksud dia ialah sekutu ataupun gabungan. Sebabnya masa perang Khandaq atau perang Ahzab ni, orang kafir Quraisy kat Mekah tu dia bergabung dengan orang Yahudi. Dia sekutu dengan orang Yahudi. Okey, 26. Siapakah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencadangkan supaya menggali parit di sekeliling kota Madinah? Siapa nama sahabat? Okey, Salman Al-Farisi. Nama penuh dia Salman Al-Farisi. Okey. 2.7. Berikan dua kaum Quraisy dalam peperangan Khandaq.
Ni susah sikit lah jawapan soalan dia. Bani. Okey, sebab kaum Quraisy ni dia banyak apa ni? Banyak kaum dia bukannya ada satu dua kaum je. Dia banyak. Ada Bani Hashim, ada Bani Asad. Banyaklah dia punya ni. Salah satunya ialah Bani Asad. Bani Ghatafan. Okey, seterusnya. Muamalah ialah tata cara perhubungan sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing. Perkara muamalah berkaitan dengan urusan ekonomi, politik dan lain-lain. Sistem muamalah sebelum kedatangan Islam dipenuhi dengan kezaliman, riba dan penipuan. Rasulullah SAW telah mengajar manusia tentang ilmu muamalah seperti berjual beli, sewaan dan pinjaman yang adil dalam kehidupan seharian. Konsep muamalah Islam adalah memberi faedah yang besar kepada manusia. Okey, apakah maksud muamalah? Jadi awak boleh letak ni dari atas ni, tata cara perhubungan sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing. Okey. Ni jawapan semua dah ada dalam teks. Okey, 3.2 berikan dua perkara yang berkaitan muamalah. Ni. Berkaitan muamalah, awak boleh letak ekonomi dan politik. Okey, apakah sistem muamalah sebelum kedatangan Islam? Sistem dia ialah riba dan penipuan. kezaliman, riba dan penipuan. Ini sebelum kedatangan Islam. Okey, berikan 3 ilmu muamalah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ni, berjual beli, sewaan dan apa lagi satu ni? Pinjaman. Nabi ajar tiga-tiga ni tak ada riba, tak ada penipuan. Okey, apakah konsep muamalah dalam Islam? Ni awak boleh tulis yang ni. Konsep muamalah dalam Islam adalah memberi faedah yang besar kepada manusia. Ini konsep muamalah dalam Islam. Awak boleh letak yang tu. Okey, berikan 3 kebaikan muamalah Islam. Adil. Awak boleh letak adil. Tiada riba. So, tiada penipuan. Okey.
Dah nak habis ni. Okay, Rasulullah SAW telah melakukan ibadah haji sekali sahaja dalam hidup baginda. Apakah nama dan maksud haji tersebut? Haji apa? Haji wada. Ataupun maksud dia ialah haji perpisahan. Okey, berikan 3 isi khutbah terakhir Rasulullah. Okey. Isi dia antara dia ialah jangan menyakiti orang lain. Lepas tu melayan kaum wanita dengan baik. Tu riba diharamkan. Ini antara isi khutbah terakhir Rasulullah masa haji wada. Okey, bilakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Pada waktu tu. Hari Isnin. Berapa hari bulan? Waktu tarikh hari lahir dia. Okey, 12 Rabiul Awal. Tahun 11 Hijrah. Okey, siapakah khalifah pertama selepas Rasulullah? Saidina apa? Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, berikan 2 kepribadian mulia khalifah tersebut. Adil. Okey. Boleh adil. Lepas tu berakhlak mulia. Lepas tu awak boleh letak juga dermawan. Di antara orang yang suka bersedekah. Okey, berikan 3 jasa ketika beliau menjadi khalifah. Apa dia? Memerangi Nabi palsu. Lagi? Memerangi apa? Orang yang enggan membayar zakat. Lagi tu? Menyebarkan agama Islam. Okey. Okey, soalan terakhir. Pada pendapat kamu, apakah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sebagai panduan hidup kita? Apa yang Rasulullah tinggalkan kat kita? Al-Quran. Al-Quran dan ni 2 benda yang nak Rasulullah tinggalkan kepada kita sebelum beliau meninggal dunia. Okey. Okey, dah tamat kita punya soalan. Okay, hari ni Ustaz nak tamatkan awal sikit kelas kita sebab Ustaz ada hal sikit. Okey, sebelum kita tamatkan, kita baca dulu tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.